Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Hashim. Nombor pelajar 2020846908. Saya daripada kumpulan 11. Saya ingin membuatkan pembentangan bagi subjek Akidah Islamiah. Pembentangan saya bertajuk Penghuni Syurga, iaitu Wildan. Pembentangan saya ini merangkumi yang pertama, pengertian Wildan; yang kedua, rupa paras Wildan; yang ketiga, ciri-ciri Wildan; dan yang keempat, perkhidmatan Wildan; yang kelima, kedudukan Wildan dari kalangan orang mukmin; dan yang keenam, kedudukan Wildan dari kalangan anak orang musyrikin. Seterusnya, saya juga akan menceritakan siapakah yang akan menjaga Wildan di dalam syurga, dan yang terakhir ialah kelebihan Wildan terhadap ibu bapa mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan tentang perihal Wildan di dalam Al-Quran. Antara surah Al-Insan ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Yang bermaksud, dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda, dan apabila kamu melihatnya, kamu akan menyangka mereka ialah mutiara yang bertaburan. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan Wildan? Wildan mengikut bahasa ialah merupakan anak yang baru dilahirkan. Ia juga boleh diertikan sebagai kanak-kanak yang belum mencapai umur balik. Dari segi istilah pula, ia merujuk kepada kanak-kanak yang meninggal dunia ataupun mati sebelum sampai umur balik, ataupun bayi yang meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibacakan tadi, Wildan ini merupakan pemuda-pemuda syurga, atau ia juga boleh diertikan sebagai pelayan-pelayan syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan lafaz ghilman, iaitu dalam surah At-Tur ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Yang maksudnya, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang mengelilingi untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Kata Ibnu Katsir, ia mengatakan bahawa Wildan akan mengelilingi penghuni syurga untuk melayani mereka. Oleh itu, berdasarkan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, apakah rupa paras Wildan? Berdasarkan kalimah lu'lu'an yang bermaksud mutiara, Ibnu Katsir dan Ar-Razi menyatakan bahawa kulit mereka adalah secantik mutiara. Ar-Razi juga menyatakan bahawa budi pekerti, fizikal dan perhiasan mereka adalah seperti mutiara. Mereka ini terpelihara seolah-olah di dalam kulit kerang yang tidak disentuh tangan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang ciri-ciri Wildan. Ciri-ciri Wildan yang pertama ialah bertaburan atau berkeliaran. Kata Ibnu Katsir bahawa Wildan ini bebas untuk pergi ke mana-mana sahaja di dalam syurga tanpa ada halangan. Ciri Wildan yang seterusnya ialah mereka sentiasa muda. Yang dimaksudkan dengan sentiasa muda ialah umur mereka yang berkekalan muda dan tidak akan berubah. Di dalam tafsir At-Tabari pula, ia menjelaskan bahawa antara ciri-ciri Wildan ataupun pelayan-pelayan syurga ialah tidak akan mati dan usia yang tidak akan berubah. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang perkhidmatan Wildan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Waqiah ayat 17 dan 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yatufu alaihim wildanun muhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Yang bermaksud, dikelilingi mereka anak-anak muda yang sentiasa muda, bersama mereka gelas, cerek dan air minuman yang diambil daripada air yang mengalir. Berdasarkan gambaran daripada ayat yang dibacakan tadi, Wildan bukan sahaja mendampingi ahli syurga, bahkan ia juga akan memberi khidmat dan layanan yang istimewa kepada penghuni syurga. Kata Syekh Mahir Ahmad bahawa Wildan akan menghampiri orang mukmin dengan membawa pelbagai hidangan yang lazat dan menarik, dengan menggunakan piring-piring yang dibuat daripada emas, dan mereka juga membawa gelas, cerek dan piala yang dibuat daripada perak dan emas.
Berdasarkan artikel review yang saya kaji iaitu Syurga di Dalam Hadis dari Dr. Ilyas Daud, ia mengatakan bahawa 80,000 pelayan muda iaitu wildan akan berkhidmat dan melayani setiap penghuni syurga. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kedudukan ataupun perihal wildan dari kalangan anak orang mukmin. Pandangan mengatakan bahawa kanak-kanak mukmin yang meninggal dunia sebelum balik pasti menjadi penghuni syurga. Ini kerana setiap anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah iaitu suci semula jadi, dan apabila mereka mati dalam keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muddathir ayat 38 dan 39 yang maksudnya semua orang akan bertanggungjawab akan apa yang telah dilakukannya kecuali golongan kanan. Kata Ali Ibnu Abu Talib, yang dimaksudkan dengan golongan kanan ialah mereka orang Islam yang meninggal dunia sebelum dewasa, iaitu mencapai umur balik, kerana mereka tidak ada kewajipan dan tanggungjawab yang perlu dilakukan. Persoalan yang timbul, adakah kanak-kanak atau bayi yang meninggal dunia dari kalangan mukmin sahaja yang akan masuk syurga dan menjadi pemuda-pemuda syurga? Bagaimana pula dengan kanak-kanak atau bayi dari kalangan orang bukan Islam? Daripada Samurah Ibnu Jundub bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, adapun lelaki tinggi yang berada di taman syurga, maka sesungguhnya dia ialah Ibrahim SAW. Adapun kanak-kanak kecil yang mengelilinginya itu adalah bayi yang dilahirkan yang mati dalam keadaan suci. Sebahagian kaum muslimin bertanya, wahai Rasulullah, adakah bayi dari kalangan orang musyrikin seperti itu juga? Maka Rasulullah SAW bersabda, anak-anak musyrikin juga. Riwayat Bukhari. Berdasarkan maksud hadis yang dibacakan tadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa kedudukan kanak-kanak dari kalangan orang bukan Islam juga sama seperti dengan kedudukan kanak-kanak dari kalangan orang Islam, iaitu dimasukkan ke dalam syurga dan akan menjadi pemuda-pemuda syurga. Berdasarkan hadis tersebut juga, kita dapat mengetahui bahawa yang akan menjaga pemuda-pemuda di syurga ataupun wildan ialah Nabi Ibrahim SAW. Hak penjagaan wildan ini diberikan kepada Nabi Ibrahim SAW kerana kemuliaan Sarah, iaitu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hak penjagaan tersebut kepada Nabi Ibrahim. Terusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan wildan terhadap ibu bapa mereka yang beriman. Antara kelebihan ibu bapa yang anaknya meninggal dunia sebelum balik ialah mendapat syafaat ataupun pertolongan untuk masuk ke dalam syurga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yamut li ihda kunna salasah minal walad fatahtasibahu illa dakhalat jannah. Yang maksudnya, tidaklah seseorang perempuan itu dari kalangan kamu yang kematian 3 orang dari anaknya, maka engkau mengharapkan keampunan Allah, melainkan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayatkan Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mati ataupun meninggal dunia sebelum mencapai umur dewasa, iaitu balik, boleh memberikan pertolongan kepada ibu bapa mereka, iaitu berupa syurga, akan tetapi ia mengikut kehendak Allah. Kesimpulan berdasarkan pembentangan ini, selain daripada manusia, jin dan bidadari, wildan juga merupakan salah satu daripada makhluk atau penghuni yang akan mendiami syurga. Wildan ini merupakan anak kecil atau bayi yang meninggal dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala tempatkannya ke dalam syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Hashim. Nombor pelajar 2020846908. Saya akan menerangkan tentang artikel yang bertajuk Syurga di Dalam Hadis. Sebagai pendahuluan, saya memilih artikel ini sebagai kajian saya
kerana ia mempunyai tajuk yang menarik untuk dipelajari, iaitu syurga di dalam hadis. Selain itu, saya juga tertarik dengan artikel ini kerana ia mempunyai ciri-ciri yang menarik yang tersendiri berbanding karya-karya lain yang telah saya kaji sebelum ini. Penulis juga banyak pengalaman, iaitu dengan banyak mengeluarkan karya-karya yang lain seperti sistem sosial Al-Quran, pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ringkasan artikel. Artikel ini menceritakan tentang kepentingan betapa pentingnya sebagai manusia untuk beriman dengan hari akhirat. Seterusnya, artikel ini juga menerangkan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala merahsiakan berlakunya kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui hakikat tarikh berlakunya kiamat. Seterusnya, artikel ini menggunakan teori Fazlur Rahman bagi menerangkan hadis berkaitan gambaran syurga yang telah diberikan di dalam artikel tersebut. Seterusnya, artikel ini juga menceritakan tentang gambaran syurga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan lagi dengan dalil Al-Quran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu yang dibawa penulis. Antara isu yang dibawa penulis ialah penulis mengemukakan asal-usul kalimah syurga, iaitu Al-Jannah, yang bermaksud kebun yang mana terdapat buah-buahan seperti kurma, anggur dan sebagainya. Selain itu, isu yang dibawa penulis juga ialah penulis mengemukakan contoh bagi setiap kenikmatan syurga seperti pohon yang rindang, sungai-sungai yang mengalir, istana, pelayan-pelayan syurga dan bidadari. Penulis juga mengatakan bahawa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat, iaitu berupa syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, isu yang dibawa penulis juga ialah penulis mengatakan bahawa hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran bagi menerangkan gambaran syurga. Isu yang menarik menurut pemerhatian saya berdasarkan artikel yang saya kaji ini ialah setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Isu ini menceritakan tentang setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang mukmin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang baik, manakala setiap kelakuan buruk juga akan dibalas dengan balasan buruk yang berupa azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Walaupun seseorang yang melakukan kesalahan ataupun dosa dan terlepas dari hukuman di dunia, nescaya mereka akan menerima balasannya di akhirat kelak. Seterusnya, isu ini menarik kerana kita dapat memerhatikan bahawa keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam mengadili seseorang hamba-Nya. Seterusnya, isu ini juga menarik menurut saya kerana ia dapat memberi pengajaran kepada manusia, khususnya kepada kita, untuk berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan di dunia ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel yang saya kaji ini. Kekuatan daripada artikel ini ialah artikel ini mengemukakan dalil Al-Quran dan hadis bagi menerangkan tentang gambaran syurga yang dinyatakan di dalam artikel. Sabda Nabi SAW, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, iaitu kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW." Seterusnya, antara kelemahan artikel yang saya kaji ini ialah artikel ini tidak menyatakan secara terperinci tentang biodata Fazlur Rahman, sedangkan penulis mengambil pandangan beliau bagi menerangkan isi-isi yang terdapat dalam artikel ini. Seterusnya, penyusunan suatu maklumat yang kurang teratur di dalam artikel ini membuatkan pembaca kurang pasti akan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Seterusnya, antara sumbangan daripada artikel yang saya kaji ini ialah artikel ini memberitahu masyarakat tentang gambaran syurga dengan lebih jelas. Selain itu,
Juga kita juga dapat mengetahui teori yang digunakan Fazlur Rahman bagi menerangkan hadis berkaitan dengan gambaran syurga. Seterusnya, artikel ini juga memberi motivasi kepada pembaca supaya bersungguh-sungguh melakukan kebaikan supaya mendapat balasan atau ganjaran baik di akhirat. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kritikan saya terhadap artikel ini. Kritikan saya yang pertama ialah penulis banyak menggunakan pandangan orang bukan Islam bagi mendokong pendapatnya tentang syurga. Sedangkan terdapat banyak ulama Islam yang kita boleh menjadikan sandaran. Seterusnya, kritikan saya terhadap artikel ini juga ialah penulis tidak menerangkan tentang biodata Fazlur Rahman. Ini membuatkan saya tertanya-tanya, siapakah Fazlur Rahman? Seterusnya, artikel ini juga mempunyai beberapa kesalahan ejaan yang tidak patut wujud pada sesebuah artikel. Seterusnya, penulis juga banyak menggunakan pemikirannya sendiri untuk menerangkan sesuatu isi tanpa merujuk mana-mana sandaran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sokongan saya terhadap artikel ini. Saya menyokong penulis menggunakan dalil-dalil bagi menerangkan tentang gambaran syurga. Ini membuatkan pembacanya lebih yakin akan kesahihan sesuatu maklumat yang hendak disampaikan oleh penulis. Seterusnya, artikel ini juga dapat memotivasikan pembaca terhadap ganjaran kebaikan di akhirat. Ini membuatkan pembacanya lebih berusaha untuk melakukan setiap kebaikan agar mendapat ganjaran yang baik di akhirat kelak. Selain itu, artikel ini juga mengaitkan gambaran syurga dengan situasi di dunia seperti perbezaan sungai-sungai di syurga dan sungai-sungai di dunia. Artikel ini banyak memberi impak positif kepada saya, terutama dari sudut rohani. Ia membuatkan saya bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan atau kebajikan untuk mendapat ganjaran di akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada sesiapa yang melakukan kebaikan. Selain itu, artikel ini juga menjadikan saya mengutamakan Al-Quran dan hadis sebagai panduan utama hidup. Seterusnya, artikel ini juga memberi impak kepada saya, iaitu membuatkan saya lebih yakin akan wujudnya hari akhirat berdasarkan dalil-dalil yang diberikan oleh penulis. Seterusnya, antara maklumat baru yang saya perolehi daripada artikel ini ialah saya lebih mengetahui tentang definisi syurga, iaitu dari segi istilah dan bahasa, serta saya juga mengetahui tentang ciri-ciri syurga yang dikemukakan oleh penulis. Selain itu, maklumat baru yang saya perolehi daripada artikel ini juga iaitu niat yang baik yang terlintas di fikiran juga sudah dikira sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.